Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Sambungan kita malam ni ayat 39 dari surah Al-Isra, ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan
oleh Tuhanmu kepadamu, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura, dan janganlah kamu menjadikan di samping Allah Ta'ala itu ada Tuhan yang lain, menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan daripada rahmat. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha, maka apakah patut Tuhan memilih untuknya anak lelaki sedangkan dia sendiri? Adakah patut Tuhan memilih untukmu dengan anak lelaki sedangkan dia sendiri mengambil anak perempuan, iaitu di antara para malaikat? Ayat ini dalam bentuk pertanyaan. Kita akan lihat tafsirannya nanti. Innakum lataquluna qawlan azima, sesungguhnya kamu benar-benar telah mengucapkan kata-kata yang besar akan dosanya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura, dan sesungguhnya telah kami ulang-ulangkan, yakni peringatan dalam Quran ini agar mereka sentiasa ingat, dan perkara itu tidaklah menambahkan apa-apa kepada mereka kecuali nufur, yakni semakin lari daripada kebenaran. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, katakanlah jikalau terdapat tuhan-tuhan di sampingnya, jika ada tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah sebagaimana yang mereka katakan, sudah tentu idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila, nescaya tuhan-tuhan itu, tuhan yang lain selain daripada Allah sebagaimana yang didakwa oleh kaum musyrikin, sudah tentu Tuhan itu juga akan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang memiliki arasy. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci dia, yakni Allah, dan maha tinggi ia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya, yakni amat jauh Allah Ta'ala daripada sangkaan orang-orang musyrikin. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin, bertasbih iaitu memuji Allah oleh langit yang 7 termasuklah bumi dan apa yang ada pada kedua-duanya. Wa man fihin, kita wakaf dengan ada sabdu di akhir, mana wakaf tu kena dengarlah. Kalau wakaf dengan wa man fihin, mana hilang satu huruf syiddah. Wa man fihin, hin ada dengung akhir. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih dengan memujinya, yakni memuji Allah, tetapi kamu semua tidak mengerti atau memahami tasbih mereka. Innahu kana haliman wafura, sesungguhnya Allah Ta'ala dia bersifat maha penyantun. Halim, maha penyantun maknanya tidak menyegerakan balasan azab siksa kepada orang yang berbuat kesalahan. Lagi bersifat ghafur, maha pengampun. Itu untuk ayat 39 hingga ayat 44. Zalika, dalam ayat 39 merujuk kepada semua perkara yang telah dinyatakan dalam ayat yang sebelumnya, daripada ayat 22 hinggalah ayat sehinggalah ayat 37 38, lebih daripada 20 perkara dalam bentuk perintah dan larangan. Semua itu adalah hikmah. Semua itu adalah hikmah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala yang kami perintahkan minal akhlaqil hamidah, akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji bermula daripada perintah untuk beribadat kepada Allah sahaja. Yang kedua, berbuat ihsan kepada ibu bapa. Termasuklah wa nahainaka anhu, kami melarang kamu daripada melakukan sifat-sifat yang ar-razilah, yang hina, yang tercela, seperti larangan membazir, wala tubazir tabzira, adanya larangan jangan membunuh anak, jangan dekati perbuatan zina, jangan membunuh jiwa manusia yang tidak bersalah, jangan hampiri harta anak yatim. Apa dia lagi?
Jangan berjalan dengan sombong di atas muka bumi. Jangan mengatakan perkara yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Jadi semua itu adalah hikmah. Hikmah di sini maksudnya ialah at-takalif al-mazkurah. Segala hukum-hukum taklif yang disebut di sini adalah hikmah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan adalah hikmah. Hikmah maknanya suatu perkara yang ada rahsia di sebaliknya. Sama ada kita tahu rahsia tak tahu, itu tak penting. Yang pentingnya kita buat. Apabila diperintahkan untuk laksanakan, maka kita buat. Apabila diperintahkan untuk meninggalkan, kita tinggal. Tidak perlu kita persoal. Kerana bukan semua syariat itu diketahui akan hikmahnya. Allah Ta'ala sahaja lebih tahu. Mungkin kita tahu sebahagiannya, tapi sebahagian besar kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Semua itu adalah hikmah. Hikmah ni dia banyak tafsiran dari segi, kalau kita lihat dari segi maksudnya, hikmah dengan maksud meletakkan sesuatu kena pada caranya. Hikmah berhujah dengan adil. Hikmah juga ialah ilmu. Yu'til hikmata man yasha, diberikan hikmah, kebijaksanaan, ilmu kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqmanul Hakim hikmah, kebijaksanaan, kepandaian, pemikiran yang baik. Itu juga hikmah. Bukan semua manusia dapat hikmah. Kalau seseorang diberi hikmah, kebijaksanaan, dia mungkin akan mengundang rasa cemburu dan iri hati orang lain. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad dengki kecuali dalam dua perkara. Maksud hasad dengki di sini menaruh rasa cemburu, iri hati, tetapi tidaklah sampai hendak menghilangkan nikmat itu daripada orang lain. Yang pertama ialah seseorang yang rajulun atahullahu hikmah, seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu dia menghukum dengan hikmah itu dan dia juga mengajar orang lain akan hikmah itu. Maksudnya diberi kepadanya kepandaian, diberi kepadanya ilmu, diberi kepadanya kemahiran, diberi kepadanya cara berfikir yang betul. Itu hikmah. Dan yang kedua, seorang lelaki yang diberikan kepadanya harta dan digunakan dengan cara yang baik. Jadi kita pun timbul rasa dengki. Dengki bukan nak hilangkan nikmat, dengki untuk membolehkan kita boleh buat supaya dia buat. Salah satunya hikmah. Jadi kalau kita ikut segala perintah yang ada dalam ayat ni, maka secara tidak langsung kita akan mendapat hikmah. Kerana wahyu yang diturunkan untuk perintah ini, bermula daripada ayat 22 sehingga ayat 38, semuanya adalah hikmah. Sesiapa yang mahukan hikmah, maka kadang-kadang kita ni mencari hikmah yang tidak sepatutnya. Kita mencari hikmah ada dah dalam Quran tu Allah Ta'ala bagi kita, tak cara, tak peduli. Kita mencari apa yang tidak sepatutnya kita cari. Mencari hikmah, mencari kesaktian, mencari azimat, konon nak mencari sesuatu yang lebih daripada yang lain. Tapi dalam Quran yang sudah diberi kepada kita suatu hidangan, ada dalamnya hikmah, tapi kita tidak mempedulikannya. Lalu kita mengambil perkara yang sebenarnya bukannya hikmah, lalu dianggap sebagai hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu jadikan ataupun janganlah kamu mengambil di samping Allah Ta'ala itu ada Tuhan yang lain. Jangan kamu jadikan ada Tuhan yang lain sebagai syarikan ma'allah, sebagai sekutu bersama dengan Allah. Cuba kita perhati ayat ni. Ayat 39 ni sama dengan ayat 22. Ayat 22 berbunyi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula. Manakala ayat 39 di akhirnya wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Yani apabila Allah Ta'ala menyatakan beberapa perintah dan larangan yang disebut sebagai hikmah, ia dimulakan dengan perintah jangan menyentuhkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Permulaannya. Pengakhirannya sebut sekali lagi wala taj'al ma'allahi ilahan akhar.
Kenapa? Tu kita nak cari hikmahnya. Apa rahsianya? Segala perintah yang ada dalam ayat, antara ayat 23 hingga ayat 38 sebelumnya, iaitu pada ayat 22 dimulakan dengan arahan jangan kamu menyekutukan Allah. Kemudian datang pula ayat 39 sebagai penutup bagi hikmah tu, jangan kamu jadikan bersama dengan Allah ada Tuhan yang lain. Walaupun ayat ni secara zahirnya khitabnya ditujukan kepada Nabi SAW, sebab dia mari dengan khitabnya dengan lafaz mufrad, wala taj'al, yakni la taj'al ya Muhammad, janganlah engkau ya Muhammad menjadikan bersama dengan Allah ada Tuhan yang lain. Adalah mustahil Nabi ini terlibat dengan syirik, tapi dari segi maksudnya ia ditujukan kepada kita semua. Jangan ada di antara umat Islam yang terlibat dengan perkara syirik. Kenapa Allah Ta'ala memulakan segala taklif yang ada dalam ayat 23 hingga ayat 39 dengan perintah supaya mentauhidkannya dan menjauhkan diri daripada syirik, dan diakhiri juga dengan perintah supaya jangan terlibat dengan syirik? Maksudnya ialah at-tanbih ala anna awwala kulli amalin wa qawlin wa fikrin wa dhikrin wa akhiruhu yajib an yakuna mubtadi'an wa muqtarinan bitauhid, sebagai suatu peringatan bahawa perkara yang pertama bagi setiap amalan, perkataan, pemikiran, sebutan, akhirnya begitu juga wajiblah ia dimulakan dan disertakan dengan tauhid. Jadi kalau kita faham, kita perhati, kita akan nampak segala perintah hak mari sebut dalam tu, sebut perintah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, perintah supaya hanya beribadat kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada ibu bapa. Perintah wala tubazzir tabzira, jaga membazir. Perintah wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak. Wala taqrabuz zina, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Perintah wala taqrabu malal yatim, jangan hampiri harta anak yatim. Perintah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Perintah wala tamshi fil ardi maraha. Semua itu atas tujuan untuk menguatkan akidah tauhid, untuk menguatkan akidah tauhid. Wa annal maqsud min jami'it takalif, dan maksud daripada semua hukum-hukum taklif di sini ialah ma'rifatut tauhid wa ta'ammuq fihi, mengetahui perkara tauhid, mengetahui pentingnya mentauhidkan Allah, jangan terlibat dengan sebarang bentuk syirik, serta mendalami urusan tauhid. Perkara yang paling besar dalam agama adalah akidah tauhid, yang paling besar. Perkara yang paling besar adalah akidah tauhid. Itu yang nombor satunya. Perkara paling utama sekali adalah mentauhidkan Allah. Sebab tu tauhid itu sendiri, akidah itu dinamakan sebagai al-fiqhul akbar, fiqh yang paling besar. Adapun hukum fiqh ibadat yang kita belajar ni adalah al-fiqhul asghar, fiqh yang lebih kecil. Yang paling besar adalah tauhid. Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun lebih di Mekah untuk menanam akidah tauhid, meyakini keesaan Allah, bahawa Tuhan itu ilahun wahid, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang bersifat ar-Rahman ar-Rahim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tapi orang musyrik dia tak boleh terima, sebab mereka sudah mewarisi turun-temurun daripada nenek moyang mereka bahawa Tuhan itu banyak. Hak tu dia terima. Jadi bila Nabi bawa bercanggah dengan apa yang mereka terima daripada nenek moyang, lalu mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Adakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni serupa dengan Tuhan yang satu, yang Dia mengajak kami menyembah Tuhan yang satu itu? Kalau itu yang Dia kehendaki, ini adalah suatu perkara yang
ajaib, perkara yang pelik. Kami sudah lama diajar bahawa Tuhan itu banyak. Ini anggapan kaum musyrikin. Maka syirik itu berlaku dalam pelbagai bentuk. Orang-orang musyrikin, salah satu bentuk syirik ialah mereka menganggap Allah Ta'ala memiliki anak. Mereka mengatakan bahawa mereka memiliki anak lelaki, dan mereka beranggapan Allah Ta'ala memiliki anak perempuan, iaitu malaikat. Subhanallah, maha suci Allah amma yaqulun, dari apa yang mereka perkatakan. Mereka menganggap Allah Ta'ala memiliki anak perempuan, maka keyakinan begitu jatuh kepada syirik. Sebagaimana Nasrani beranggapan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Yahudi beranggapan Uzair itu anak Tuhan. Maka semua itu adalah bentuk-bentuk syirik. Perkara yang paling utama, diulang sekali lagi, dalam agama adalah akidah tauhid. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ketika Bilal bin Rabah diseksa oleh tuan dia, sebab dia ni seorang hamba, dia masuk Islam, masa tu dia masih hamba, menjadi milik tuan dia. Ketika dia diseksa, dia mengulang kalimah ahadun, ahadun, ahadun. Dia tidak kata Allah, 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 sebab keyakinan kepada Allah sudah ada. Termasuk dalam kalangan kaum musyrikin, mereka sudah yakin Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka beriman kepada Allah dalam bentuk mensyirikkan Allah, menyebabkan iman mereka tidak sah. Iman yang sah apabila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, beriman dan mentauhidkan Allah. Jadi bila Birabah sebut ahad, 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 Allah tu hanya satu. Dia tidak kata Allah, 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 sebab kalau sebut tu kan orang musyrik pun boleh sebut Allah, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, kepada kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Mereka menerima Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tapi bila masuk dalam urusan ibadat, mereka telah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah kerana memberikan sebahagian urusan ibadat kepada yang lain, ataupun mereka beranggapan Allah Ta'ala memiliki anak. Syirik ni benda sangat besar, kesannya boleh meruntuhkan semua nilai akidah tauhid. Sebab tu perkara paling utama untuk kita belajar adalah kenal batas-batas antara tauhid dengan syirik. Tahu perkara yang merosakkan akidah tauhid lebih utama daripada kita tahu perkara yang membatalkan solat, atau perkara yang membatalkan wudu, atau perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan akidah tauhid itu lebih utama untuk diketahui daripada perkara yang membatalkan solat. Sebab itu nombor satu. Kalau seseorang itu melakukan perkara yang menyebabkan dia terjatuh kepada syirik, walaupun ibadat solat tu dari segi orang lain tu tidak berlaku perkara membatalkan solat, tapi secara automatik bila jatuh kepada syirik, solat yang sah itu akan terhapus. Berdasarkan kepada ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu terlibat dengan perkara syirik, maka amalan kamu akan terhapus dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sebagai panduan bagi kita, selain pada kita belajar tafsir, kita kena ngaji khusus bahagian kitab tauhid. Ngaji kitab tauhid bahagian contohnya kalau nak ambil kitab tauhid dalam hadis, contohnya di akhir Sahih Bukhari itu ada kitab tauhid. Kenapa Imam Bukhari meletakkan kitab tauhid, himpunan bab akidah tauhid, di bahagian akhir? Hadis-hadis tentang tauhid di bahagian akhir sahih dia. Ada terdapat dalam susunan hadis dalam Sahih Bukhari berhubung dengan kitab tauhid. Sekiranya seseorang itu terlibat dengan syirik, maka dia akan dicampakkan dalam neraka jahanam dalam keadaan maluman madhura, dalam keadaan tercela dan jauh daripada rahmat.
Jadi ditambah dua lagi. Kalau dalam ayat 22, fataq'uda mazmuman makhzula, maka beradalah ia dalam keadaan mazmuman, tercela juga. Mazmuman sama dengan maluman, tercela, hina, dan juga sangat tercela dan sangat hina. Kemudian ditambah lagi madhura, dijauhkan daripada rahmat. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Ayat ini dimulakan dengan istifham. Ada hamzah istifham. Adakah Tuhanmu telah asfakum, mana ikhtarakum wa khassakum, telah memilih kamu dan mengkhususkan kamu wahai penduduk Mekah dengan memiliki anak-anak lelaki, dan pada masa yang sama kamu menganggap bahawa Allah Ta'ala pula mengambil al-malaikah, para malaikat, sebagai inatha, sebagai anak perempuan. Ini suatu akidah yang rosak. Dalam beberapa ayat lain perkara yang sama diulang. Innahum min ifkihim la yaqulun, sesungguhnya mereka itu di antara pembohongan mereka ialah mereka berkata waladallahu wa innahum lakadzibun. Orang-orang musyrik mengatakan Allah Ta'ala itu beranak dan mereka benar-benar berdusta. Astafal banati 'alal banin, adakah Allah Ta'ala memilih untuknya anak lelaki berbanding tidak memilih anak perempuan? Lalu kamu beranggapan astafal banati 'alal banin, adakah kamu beranggap Allah Ta'ala memilih anak perempuan dan tidak memilih anak lelaki kerana menganggap untuk kamu anak lelaki dan untuk dia anak perempuan? Jadi maha suci Allah daripada anggapan yang sangat zalim. Menisbahkan bagi Allah ada sekutu dan anak, ini suatu anggapan yang sangat zalim kerana mengadakan pendustaan kepada Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan kepada Allah? Pendustaan ini banyak cara. Sama ada mengatakan sesuatu yang dia tidak ada ilmu, itu dosa juga. Ada orang sebar dalam banyaklah macam-macam artikel ringkas dalam media sosial, dalam Facebook, dalam WhatsApp apa. Dia kata dulu ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala berdialog dengan malaikat. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat tentang kenapakah kaum wanita ada kelebihan begini-begini. Itu adalah cerita yang direka-reka yang tidak tahu di mana asal usulnya. Sekalipun tujuan orang buat cerita tu baik, tapi dia tetap berdosa dan dia telah melakukan satu kezaliman yang besar kerana menisbahkan kepada Allah perkara yang tidak ada asal usulnya. Setiap perkara yang hendak dinisbahkan kepada Allah mesti ada dalil. Kalau merujuk ayat adalah surah Al-A'raf, di antara dosa besar bersama dengan dosa syirik ialah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, bahawa kamu mengatakan kepada Allah perkara yang kamu tidak tahu. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah bahawa sesungguhnya Tuhanku mengharamkan segala perkara yang fawahish, yang keji, sama ada yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tak nampak. Wal ithma wal baghya bighairil haq, sama ada perbuatan dosa, perbuatan melampau dengan cara yang tidak sebenarnya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, ataupun kamu menyekutukan Allah dengan perkara yang kamu tidak ada hujjah, tidak ada ilmu. Dan akhir sekali wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kamu mengatakan kepada Allah perkara yang kamu tidak tahu. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Jangan kita memandai-mandai untuk mengatakan begitu dan begini. Sebab itu berdasarkan ayat ini, ulama-ulama salaf sangat cermat apabila membahaskan sifat-sifat Allah. Apabila Allah Ta'ala menyebut begitu, mereka mengatakan ini adalah sifat Allah, tetapi sifat itu tidak perlu difikir kaifiatnya dan tidak ada persamaan dengan sifat makhluk. Ia adalah sifat Allah tetapi tidak ada persamaan dengan sifat makhluk. Kalau ditakwilkan dengan bentuk yang tidak cukup syarak, mungkin membawa kepada ta'til, menafikan sifat Allah, lalu terjatuh ke dalam dosa mengatakan sesuatu yang seseorang itu tidak ada ilmu.
Jadi kalau tak tahu kita kata tak tahu, itu lebih selamat. Ilmunya al-ilmu indallah, ilmu di sisi Allah. Sesungguhnya kamu telah mengatakan suatu perkataan yang sangat besar. Kalau tuan-tuan rujuk adalah surah Maryam, di akhir surah Maryam. Sebab kalau dikaitkan dengan cerita Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam, putera ataupun anak kepada Maryam binti Imran, orang-orang Kristian menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Apabila timbul anggapan begitu, bukan sahaja orang Kristian, termasuk orang Yahudi, termasuk kaum musyrikin, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, mereka mengatakan Allah Tuhan yang bersifat Ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang sangat mungkar, sangat besar dosanya. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampirlah langit dan bumi itu pecah dan terbelah, dan bukit bukau gunung gana menjadi hancur, kerana mereka mendakwa bagi Allah Ta'ala itu ada memiliki walad, memiliki anak. Padahal semua makhluk, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani amda, semua makhluk yang ada di langit di bumi dikira di sisi Allah sebagai hambanya, sebagai hambanya. Sebab tu ayat berkenaan dengan akidah tauhid, orang Arab, sesungguhnya orang Arab bila baca dia menangis. Sebab dia tahu masyarakat Arab daripada dulu banyak terlibat dengan syirik. Syekh Saleh Budair di Mekah satu ketika dia solat subuh, boleh tengok dalam YouTube, dia baca ayat adalah surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu. Dia ulang ayat tu, siapa dia menangis, satu mestilah haram teriak. Ayat tu bukan cerita bab azab neraka, ayat tu bukan cerita bab azab kubur, tapi cerita tentang akidah tauhid. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang satu, la ilaha illahu, la ilaha illa. Dia ulang balik sehingga dia menangis. Sebab dia sedar dulu di zaman jahiliah keliling Kaabah tu penuh dengan patung berhala. Patung berhala. Asalnya tak ada zaman Nabi Ibrahim, mereka awalnya tak ada. Tapi apabila berlaku bid'ah dalam urusan agama, ada seorang lelaki musyrik bernama Amru bin apa, dalam disebut dalam Sahih Bukhari, dialah orang pertama yang membawa patung berhala untuk diletakkan di tepi Kaabah. Lalu bila orang lain tengok, dia kata kalau buat begini ada berkat ni. Atas tujuan nak ambil berkat, orang lain boleh tupel tak sah, akhirnya jadi banyak. Akhirnya jadi banyak. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata, aku melihat dalam neraka Amru ini yang pertama sekali bawa patung berhala untuk diletakkan di keliling Kaabah. Aku melihat dia menghirik ususnya, tali perutnya dalam neraka. Ya juru, dia menghirik tali perut dia sendiri, kerana dialah menyebabkan berkembangnya amalan menyembah berhala ataupun perbuatan syirik di Mekah. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru, sesungguhnya telah kami ulang-ulangkan dalam Quran ini, yakni diulang peringatan, bukan sekali dua, banyak diulang. Ayat yang sama banyak kali kita boleh baca dalam surah Al-Kahfi, walaqad sarrafna fi hadzal qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, sesungguhnya kami telah mengulang dalam Quran ini untuk manusia dengan pelbagai masal, perumpamaan. Tetapi manusia ni satu makhluk yang suka berbantah, suka bersoal jawab. Orang kata gitu, dia tahu gini, gitu gini. Jadi padahal telah diberi kepadanya peringatan yang berulang kali. Ataupun walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Jadi ayat walaqad sarrafna terdapat dalam beberapa ayat yang lain selain daripada ayat selain daripada ayat 41.
Sesungguhnya telah kami ulang-ulangkan dalam Quran ini untuk mereka mengambil peringatan. Padahal peringatan itu tidak menambahkan apa-apa kepada mereka kecuali nufura. Mereka semakin lari. Mereka semakin lari. Nufur, lari ni maksud lari bukan lari dengan derah, dia lari dengan senyap-senyap. Kabar-kabar tak ada dah. Orang-orang lari tak ada dah dia. Lari dan kan tidak disedar, tidak disedari. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Dalam ayat sebelumnya. Walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dalam ayat apa dia, ballajju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka itu terus menerus dalam keadaan utuwin, maknanya istikbar, besar diri, sombong. Nufur, nufur ni lari secara senyap-senyap. Nufur maknanya syaradin anil haq, lari dalam keadaan tidak disedari, kabar-kabar jauh dah lari. Mereka semakin lari dan semakin jauh. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Ayat berikutnya masih dalam bab akidah tauhid. Katakan kepada mereka, kalaulah bersama dengan Allah itu ada alihat, Tuhan-Tuhan yang lain sebagaimana yang mereka sangkakan, sudah tentu Tuhan yang mereka sangkakan itu juga akan mencari jalan untuk mendekati Allah yang merupakan Zil Arsy, pemilik Arash. Kalaulah perkara ini sebagaimana yang kamu katakan, iaitu bahawasanya bersama dengan Allah ada alihah, Tuhan-Tuhan yang lain yang juga tu'badu, disembah untuk mendekatkan diri kepadanya, nescaya mereka itu akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka sudah tentu tidaklah berhajat, tidaklah perlu bagi kamu untuk menjadikan adanya wasitah, perantaraan antara kamu dengan Allah. Sebab syirik ni berlaku kerana kaum musyrikin menjadikan contohnya al-asnam, patung-patung berhala itu sebagai wasitah, perantaraan antara mereka dengan Allah. Maknanya mereka telah menganggap patung berhala itu sebagai, kita kata sebagai wakil Tuhan untuk mereka lebih dekat dengan Allah. Itu boleh dilihat dalam ayat kedua surah Az-Zumar. Apabila ditanya kepada mereka kenapa mereka menjadikan bersama dengan Allah ada Tuhan yang lain, lalu mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah semua itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa sahaja yang termasuk dalam pengertian ibadat, kalau diberikan kepada yang lain, syirik. Termasuk dalam bab doa, minta kepada yang lain, tidak minta kepada Allah. Ini kadang-kadang timbul anggapan orang-orang yang kita pun tak tahu macam mana dia belajar, bagaimana ilmunya, meminta kepada orang yang sudah mati dengan anggapan orang mati ni ada kekeramatan. Dia katakan orang mati ni orang yang soleh, orang wali sebagainya, dan dia tu hidup. Hidup dia bukan hidup di alam dunia, hidup di alam barzakh, bukan menjadi suatu tiket, menjadi suatu keizinan untuk kita menjadikan dia sebagai perantaraan bagi kita memohon hajat. Kalau seseorang itu menjadikan orang mati sebagai orang tengah, wasitah untuk dia mohon hajat kepada Allah, maka perbuatan ini sama dengan orang musyrikin yang menjadikan patung berhala
yang sebenarnya mati. Sebab patung berhala tu tidak bernyawa. Orang yang mati sebenarnya dia anggap mati ni sebuah kepada kita yang hidup. Sebenarnya dia hidup di alam barzah, bukan hidup di alam dunia. Dan tidak ada dalil sama ada daripada hadis ataupun daripada ayat Quran bahawa kita boleh menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantaraan untuk kita memohon hajat kepada Allah. Tak ada. Kalau ada dalil maka sahabat Nabi yang kebuat gitu. Tapi tak ada seorang sahabat pun kalau ada hajat apa-apa pergi dekat kubur Nabi, ya Rasulullah bantulah kami, kami tahu engkau masih hidup. Betul, Nabi hidup di alam barzah yang berbeza dengan alam dunia. Tapi sahabat yang faham akidah tauhid, dia tidak buat begitu. Sebab ini menjadi suatu zari'ah, pendorong kepada berlakunya syirik. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain daripada Allah apa-apa yang tidak dapat memberi mudarat dan manfaat, dan mereka berkata hak dia sembah inilah sebagai pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Macam mana kita tahu benda tu boleh beri syafaat kalau tidak ada dalil? Kadang-kadang kita mengharapkan syafaat daripada makhluk tanpa ada dalil. Sebenarnya syafaat itu adalah milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu adalah milik Allah. Kita dapat syafaat apabila cukup syaratnya. Kadang-kadang kita lupa bahawasanya amalan kita itulah hak sebaik-baik pemberi syafaat. Hak kita duk belajar Quran, inilah syafaat. Al-Quran itu akan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi ia dari apa yang mereka perkatakan dengan ketinggian yang sangat besar. Yakni jauh sekali Allah Ta'ala daripada anggapan mereka yang bohong itu, yang tidak benar itu. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Ketujuh-tujuh langit bertasbih memujinya, termasuklah bumi dan segala yang ada padanya. Segala makhluk sama ada al-hayawanat wal jamadat wan nabatat. Haiwan ni benda hak hidup, manusia ke binatang ke, termasuklah wal jamadat, benda-benda yang beku. Apa benda yang beku? Maksud beku ni dinding, tiang, bumbung, benda hak tak bernyawa. Meja, kursi, ia termasuk syai'. Perkataan syai', wa immi syai'in, dan tiadalah daripada sesuatu pun melainkan semua itu bertasbih dengan memuji Allah. Sama ada makhluk yang bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa, termasuklah an-nabatat, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah bertasbih. Cuma kita yang tidak faham tasbih mereka. Semua itu bertasbih dengan memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, bertasbih dengan memujinya. Dia antara tasbih dengan tahmid dia talazum. Talazum ni makna dia hampir sama. Kita kata macam mana dia bertasbih. Adapun kita tasbih, tasbih kita ialah kita kata subhanallah. Kita tasbih contoh dalam solat, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, itu tasbih. Dalam rukuk tasbih juga subhana rabbiyal azim. Kemudian dalam situasi yang lain doa kita seperti subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Itu di antara tasbih yang Nabi baca. Ataupun kita boleh baca dalam rukuk dan sujud subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati war ruh. Itu pun tasbih juga. Itu semua termasuk tasbih. Kita naik kenderaan, kita bertasbih subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika kita mendengar guruh bunyi pelakar hujan, masa hujan, wa yusabbihur ra'du bihamdih, guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Wa yusabbihur ra'du bi, bunyi guruh yang kuat itu adalah tasbih. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr
Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam sunannya, katanya Nabi SAW melarang kita membunuh katak, ad-difda'ah ataupun ad-dafadi. Larang kita membunuh katak. Sebab katak ni pada hari ketika turunnya hujan dia akan bertasbih. Dilarang kita membunuh katak. Walaupun hadis tu ada setengah ulama kata sanadnya tidak kuat, tapi hadis yang sama, matan yang maksudnya sama, terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Larangan membunuh katak. Sebab pada hari turunnya hujan, katak tu akan bertasbih. Mungkin kalau rumah kita keliling tu ada semak samun, ada kawasan belukar, waktu malam kita mendengar bunyi ciri, orang Kelantan kata bunyi cengkerik, unggas-unggas yang bertasbih, ori-ori bunyi, geger bunyi, itu adalah tasbih, tapi kita tidak faham. Dan di antara binatang yang paling indah didengar suara tasbihnya adalah burung yang berkicau. Tak? Suara burung. Kalau dekat rumah kita tak ada kawasan hutan, kawasan apa dia, ada burung ciok ke burung apa, suara burung tu sedap, itu dia bertasbih. Sehingga peminat burung ni buat pertandingan suara burung. Tak? Betul kan tak? Sanggup beli burung hok mahal-mahal bubuh dalam sangkar tu untuk tanding suara burung sedap. Untuk dapatkan hadiah, suara burung siapa yang paling sedap bunyinya. Kita tidak sedar kicauan burung itu adalah tasbih. Tuai burung tu tidak bertasbih, burung dia bertasbih pula. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami dulu pernah mendengar tasbih makanan yang kami makan dia bertasbih, tapi macam mana bertasbih tak diberitahu. Dia bertasbih padahal makanan itu sedang dimakan. Kadang-kadang kita pernah dengar cerita orang tua sebut, zaman dulu dia kata hari hujan berhenti tepi sorokah, bunyi budak teriak, tengok ada keruk nasi orang selit celah bumbung, tak tahu mari mana nasi hok keruk. Nasi hok sudah hangit tu, mungkin ada orang makan nasi buku, ada keruk dia petak situ. Dia kata rupanya sini bunyi teriak. Mungkin kita boleh tafsirkan dia dengan maksud tasbih. Kalau betul lah cerita tu, mungkin dalam betul dia bertasbih. Dalam Quran dinyatakan apabila Nabi Daud alaihi salam bertasbih, turut bertasbih bersamanya ialah bukit bukau. Wasakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Kami permudahkan bersama dengan Nabi Daud itu bukit bukau yang turut bertasbih pagi dan petang. Pagi dan petang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu separuh daripada iman. Subhanallah, menyebut subhanallah, bertasbih, tamla'ul mizan, boleh memenuhkan mizan. Maksud mizan ni timbangan amalan kita di hari kiamat jadi berat dengan sebab kita ada bertasbih, membanyakkan tasbih. Walhamdulillah, manakala menyebut kalimah alhamdulillah, subhanallah, tamla'ul mizan. Manakala subhanallah walhamdulillah tamla'ani, yakni ay tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun kalau sebut dua-dua sekali subhanallah alhamdulillah, boleh memenuhkan jarak antara langit dengan bumi. Jadi kita gunakan masa kita ada. Masa ni memang semua orang ada, cuma macam mana kita nak gunakan masa dengan betul-betul diisi dengan ibadat. Kita naik kereta, pada kita duduk saja, tidak mula kita senyap ataupun duduk buah kosong, lebih baik kita bertasbih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah. Benda tu boleh buat nok atau tak situ ya. Adanya tasbih. Bagaimana Imam Bukhari meletakkan di akhir kitab sahihnya tentang hadis yang menyatakan kelebihan tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua perkataan yang ringan pada sebutan lidah, berat pada timbangan mizan, sangat dicintai oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebutlah sebanyak-banyak sekarang kita boleh, tak ada had nak sebut 100 ke 200 ke, tidak ada limit. Kalau kita berkata subhanallah wa bihamdihi sahaja, subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi, dalam sehari mi'ah marrah, 100 kali tasbih dalam bentuk subhanallah bihamdihi, maka dihapuskan dosa walau sebanyak buih di laut. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Kalau ambil wasbih 100 butir tu, tak apa 5 minit rasa habis subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi, boleh. Subhanallah bihamdihi. Tapi nak perhabis 100 tu puasa lama dah. Tapi kalau buat kerja lain, baca surat khabar, tengok TV, 2-3 JS pun tak habis dah cerita ni. Tapi bila melibatkan soal ibadat, soal zikir, tasbih, kita rasa payah. Itu perlu kepada mujahadah. Perlu kepada mujahadah. Subhanallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah. Setiap amalan itu ada kelebihan. Sama ada kita tahu, kita tak tahu, kita buat. Di akhirat kita akan nampak apa yang kita buat di dunia besar kita punya pahalanya. Mungkin di antara kita ada yang dah buat, mungkin ada di antara kita yang belum buat, mungkin di antara kita lepas ni akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk buat setelah dengar kuliah malam ni. Kalau pakat buat belakang, buat alhamdulillah, lega kita, banyak kita boleh pahala. Saya akan dapat pahala sebanyak mana di antara kita yang bertasbih. Bila kita bagi tip, orang tahu, orang pun ikut, maka setiap amalan yang orang lain buat atas tunjuk ajar yang kita beritahu, kita akan dapat berkongsi pahala. Sebab tu kalau kita tidak share benda ni, rugi. Bila kita share, kita kongsi, orang lain buat, kita akan dapat pahala percuma. Sebab kita yang beritahu, ad-dal 'alal khairi kafa'ilihi. Nabi kata ad-dalu, orang yang menunjukkan perkara yang baik, maka dia dapat pahala seperti pembuatnya. Kalau kita buat, kita dapat pahala kita. Orang lain buat, ya kita dapat pahala sebab dia buat. Kita yang ajar, kita yang beritahu, kita yang bagi motivasi. Salah satunya tasbih, amalan yang sangat mudah, zikir yang sangat mudah untuk kita baca. Bukan sahaja langit dan bumi, termasuklah wa man fihinna, segala yang ada di situ, di langit dan di bumi. Kerana setiap sesuatu semuanya bertasbih dengan memuji Allah, tetapi kamu tidak, la tafqahuna, mana la tafhamuna, kamu tidak memahami tasbihnya. Berkata Imam Qatadah ni salah seorang tokoh tafsir di zaman tabi'in, kullu syai'in fihi ruh yusabbih. Setiap sesuatu yang ada padanya ruh, maka dia bertasbih. Min syajar aw ghairihi, sama ada pokok kayu ataupun selainnya, semua bertasbih. Cuba cari surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Surah Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surah As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Surah At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Terdapat beberapa surah yang dimulakan dengan at-tasbihat, dengan tasbih. Dan biasanya surah-surah begini dia ada fadilat yang khusus. Kita boleh ambil salah satu untuk kita jadikan wirid kita, untuk kita baca. Mungkin kita baca pagi ni surah Al-Hadid, mungkin esok pagi esok kita baca surah Al-Hasyr. Surah yang dimulakan dengan tasbih. Segala makhluk di langit dan bumi sentiasa bertasbih dengan memuji Allah. Baik, akhir sekali sebagai penutup bagi ayat ni, innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat maha halim, penyantun,
Maksud penyantun di sini walam yu'ajil bil uqubah, dia tidak menyegerakan balasan seksa bagi orang yang berdosa. Kita ni kalau sekali buat dosa tu, hukum tu habislah, matilah. Tetapi Allah Ta'ala dengan sifat halimnya, dia tidak menyegerakan balasan azab, tetapi dia memberi tangguh, memberi tangguh. Dalam ayat 41 surah Al-Hajj ayat 48, wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Berapa banyak penduduk sesebuah kampung yang telah kami beri tangguh, padahal kampung tu penduduknya zalimah, telah berbuat zalim. Allah Ta'ala tidak menyegerakan siksaan untuk dia, padahal apabila diseksa maka dia akan binasa. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Tuhan kamu apabila dia menyiksa penduduk sesebuah kampung yang zalim, bila kena habis. Nabi SAW bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalimi, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tangguh kepada orang yang zalim. Beri tangguh tu sebab sifat dia halim, sifat penyantun, tidak menyegerakan siksaan. Tetapi hatta idza akhadhahu, apabila Allah Ta'ala mahu mengenakan siksaan, lam yuflithu, tidak akan terlepas. Dia kena habis, tidak akan terlepas. Tetapi Allah Ta'ala memberi penangguhan atas sifat halimnya. Boleh rujuk satu lagi dalam ayat 41 dari surah Fatir. Dalam surah Fatir ayat 41 terdapat ayat yang sama, innahu kana haliman ghafura, innallaha yumsikus samawati wal ard, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap, tidak hilang lenyap. Wala in zalata, sekiranya langit dan bumi kedua-dua ini hilang lenyap, Allah Ta'ala menghilangkannya, in amsakahuma min ahadim min ba'di, tidak ada sesiapa pun selain daripada Allah yang boleh menahan daripada kehilangannya. Tetapi Allah Ta'ala tidak menjadikan langit dan bumi ini hilang, masih ada selagi dunia belum kiamat. Kenapakah begitu? Sebab innahu kana haliman ghafura. Kerana innahu kana haliman ghafura, kerana dia bersifat halim dan ghafur. Tak apalah, kita sambung lain kali lah untuk tafsiran halim dengan ghafur, sebab ada lagi sedikit penambahan untuk tafsir ayat ni. Wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan? Mungkin ringkas satu soalan, insya-Allah. Tak ada soalan? Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.